Saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan tahap-tahap tidur. Tahap tidur ni sebenarnya ada 4. Okey, jadi setiap peringkat ni dia ada peranan-peranan dia sendiri, dan aktiviti seharian kita itulah yang menentukan bahawa kita dapat cukup ke tak setiap peringkat yang 4 ni. Peringkat pertama tu adalah peringkat tidur yang dipanggil tidur light sleep. Okey, tidur yang ringan. Macam kalau kita baru terlelap ataupun kita macam mamai-mamai kan, ataupun waktu kita bawa kereta tiba-tiba kita terkena micro sleep. Okey, itu sebenarnya kita baru memasuki tahap 1. Dan tahap 1 ni dia tak lama. Dalam satu malam kita tidur tu, komposisi tahap 1 ni cuma antara 1 ke 5% saja. Lepas tu kita akan mula masuk kepada tahap kedua. Tahap kedua ni adalah tahap yang paling stabil. Sebab tu dia dipanggil stable sleep. Jadi dia merangkumi 45% sampai 55% daripada tempoh waktu kita tidur malam tu. Jadi sangat lama kita tidur ni dalam peringkat yang kedua ni. Jadi apa kepentingan peringkat yang kedua ni pada tubuh badan kita? Waktu peringkat kedua ni lah tubuh badan kita ni dia nak refresh. Okay? Dia nak rehat. Kita punya core temperature, suhu badan kita mula turun sedikit, rendah daripada 36.9 darjah Celsius. Kemudian kita punya blood pressure akan mula jadi slow, lebih rendah daripada takat normal waktu kita berjaga. Sama juga dengan aktiviti-aktiviti lain lah. Kita punya vital sign yang lain, degupan jantung, heart rate, pulse rate, semua akan jadi lebih slow. Kalau komputer dia macam ideal, macam sleep mode. Okey, kemudian kita akan masuk kepada peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga ni dia kurang sikit, dalam 20% hingga 25%. Tapi peringkat ni peringkat yang penting sebab tu dia dipanggil peringkat deep sleep. Tidur kita yang paling nyenyak adalah pada waktu peringkat yang ketiga ni lah. Sel-sel yang mati, yang rosak, dia akan repair, dia akan regenerate balik pada peringkat yang ketiga. Jadi kalau orang yang awet muda, sebab dia cukup tidur pada peringkat yang ketiga. Bila kita tengok orang yang asyik tak cukup tidur, iras muka dia tu macam lebih tua berbanding umur dia. Betul tak? Pernah jumpa tak orang macam tu? Kemudian masuk kepada peringkat yang keempat. Peringkat keempat ni dia ada nama lain, dia dipanggil REM ataupun Rapid Eye Movement. Pada waktu peringkat keempat ni lah datanglah kalau kita bermimpi, kalau kita mengigau pada waktu REM. Okey, peringkat keempat ni adalah waktu di mana kita punya sel-sel otak dia tengah restore balik maklumat input yang kita dapat dalam satu hari tu. Kita belajar, kita ada belajar kemahiran ke, kita belajar something new, semua maklumat lah. Jadi kalau orang yang tak cukup tidur, dia tak achieve peringkat yang keempat, jadi dia akan lebih cepat lupa. Dia nak concentrate pun susah, dan benda tu lah akan menyebabkan dia dapat penyakit-penyakit yang namanya demensia dan lain-lain lagi lah yang medical term. Keempat-empat peringkat ni dia bukan satu malam daripada stage 1, 2, 3, 4 lepas tu kita bangun. Tak. Jadi dalam tempoh kita tidur 7 jam atau 8 jam tu, dia akan ada normalnya 4 cycle ke 5 cycle. Daripada 1, 2, 3, 4 dia berbalik kepada 1. Ataupun tengah malam tu mungkin kita tersedar sekejap, pergi bilik air, kita minum air ke apa semua, kita start tidur balik, dia akan masuk balik 1, 2, 3, 4. Jadi kalau orang yang tidur cukup 7 jam, 8 jam tapi malam tu dia banyak sangat terjaga, mungkin ada gangguan, mungkin dia sakit, dia batuk, ataupun dia ada gejala yang dipanggil sleep apnea. Sleep apnea ni dia asyik macam tersedak atau tercekik air liur pada waktu malam sebab dia punya salur pernafasan bahagian atas tu dia tersekat. Jadi dia akan kerap terjaga. Jadi bila dia kerap terjaga, tak sempatlah nak achieve semua tahap tadi. Mungkin dia banyak pada tahap 1 saja, kurang yang tahap-tahap lain. Jadi menyebabkan bila pagi esok tubuh dia tak refresh, dia cepat lupa dan sebagainya. Bila kita rasa kita tidur cukup tapi kita masih rasa macam tak cukup tidur, kita kena segera pergi buat pemeriksaan sleep screening. Dekat hospital sekarang dah ada khidmatan ni, boleh jumpa doktor, bagi tahu dia masalah kita tidur ni dan kita masih rasa tak cukup tidur. Jadi doktor akan rujuklah untuk buat ujian sleep screening. Semoga dapat membantu tuan-puan semua. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.